Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Dalam Buletin Viral kali ini, Budi akan mengutarakan tentang isu kontroversi yang melanda Jekyll yang ketika ini sedang heboh, sedang hangat diperkatakan oleh netizen dan begitu tular di media sosial. Raya dan Jekyll tak dapat dipisahkan. Sebut saja Raya, teringatkan Jekyll. Itu gambaran betapa popularnya gedung Jekyll ini yang akan menjadi tumpuan orang ramai, terutama di kalangan orang Melayu menjelang Hari Raya. Namun, tahun ini nampaknya satu kontroversi telah melanda. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Begitulah peribahasa yang sesuai menggambarkan situasi semasa yang menimpa Jekyll apabila wujudnya gelombang memboikot jenama itu di media sosial sejak beberapa hari lalu. Ia susulan tularnya paparan Instagram story adik kepada pengarah urusan kumpulan Jekyll, Datuk Muhammad Farus Muhammad Jekyll, iaitu Muzaffar Jekyll, yang seolah-olah menghina orang Melayu dan seolah-olah memperlekehkan orang Melayu apabila ramai yang mempertikaikan dan tidak senang dengan pembukaan gedung itu pada tanggal 4 Mei. Ekoran wabak penularan COVID-19 ini masih lagi belum reda dan masih lagi belum pulih sepenuhnya. Lalu Muzaffar Jekyll dilihat memuat naik status di Instagram story miliknya. Ekoran orang ramai mula mempertikaikan tindakannya untuk menjalankan perniagaan 4 Mei ini. Setelah dikecam teruk oleh netizen, Muzaffar Jekyll telah membuat permohonan maaf di Instagram. Namun itu tidak berjaya mengubat hati netizen yang terluka. Malah keadaan menjadi semakin teruk. Tidak cukup dengan itu, keadaan dipanaskan lagi dengan komen seorang individu yang bernama Nurlizah yang menyokong kenyataan Muzaffar. Berikutan itu, slogan boykot Jekyll telah mula dimainkan oleh netizen gara-gara tidak berpuas hati dengan sikap biadab mereka berdua. Status tersebut telah menimbulkan perbualan hangat di media sosial sehingga Muzaffar Jekyll telah teruk dikecam netizen. Ekoran keterlanjuran kata-kata sebelum itu, Muzaffar Jekyll memohon maaf di atas postingnya itu yang membuatkan ramai orang salah faham dengan tulisan dan juga kata-kata SOP Jekyll tersebut. Muzaffar Jekyll turut menjelaskan SOP yang bakal dibuat oleh gedung mereka apabila perniagaan mula dibuka semula pada 4 Mei ini. Tidak cukup dengan itu, dia sekali lagi memohon maaf di laman Facebooknya kerana memperlihatkan netizen masih lagi tidak berpuas hati dengannya. Saya sekali lagi memohon maaf di atas kekhilafan dan keterlanjuran yang dikatakan dalam Insta story posting itu. Apa yang saya ingin nyatakan adalah kesalahan saya kerana saya secara tak sengaja menggunakan ayat yang tidak saya sepatutnya gunakan. Beliau juga kesal menggunakan ayat yang tidak sepatutnya digunakan olehnya. Saya ingin jelaskan juga, saya hanya bekerja dengan syarikat abang saya. Saya bukan shareholder ataupun owner Jekyll. Kenyataan yang dikeluarkan oleh saya adalah kenyataan pribadi dan bukanlah mewakili dari kenyataan syarikat Jekyll. Sempena di bulan yang penuh barakah ini, saya dengan rendah diri memohon maaf sekali lagi atas keterlanjuran saya dalam mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan ramai pelanggan Jekyll dan juga netizen. Maaf zahir dan batin. Walaupun begitu, netizen dilihat tetap tidak berpuas hati dengan apa yang telah ditulis oleh Muzaffar Jekyll. Sebelum ini dikatakan mendapat kontrak puluhan atau mungkin ratusan juta bagi membekal pakaian uniform di MINDEF. Dia turut menjelaskan bahawa dia hanyalah pekerja ataupun seorang staf di Jekyll yang dimiliki oleh abangnya itu. Segala kata-kata yang keluar daripadanya ialah kenyataan pribadi dan tidak berkaitan dengan syarikat Jekyll. Nampaknya isu memperlekehkan nama Melayu masih belum reda walaupun Muzaffar Jekyll sudah pun memohon maaf secara terbuka dan kini netizen masih lagi
tidak berpuas hati. Bertalu-talu posting di media sosial dari pihak netizen meminta semua memboikot produk dari Jekyll ini. Tidak cukup dengan itu, satu persatu aib syarikat gedung pakaian terkemuka ini disiarkan. Beberapa individu tampil menceritakan kisah pahit ketika mereka masih bekerja dengan syarikat Jekyll. Pada hari ini, 3 Mei, abang kepada Muzaffar iaitu Datuk Muhammad Farus telah mengeluarkan kenyataan maaf dan terkilan dengan kenyataan adik beliau itu. Permohonan maaf tersebut adalah bagi pihak adiknya Muzaffar Jekyll di atas posting sebelum ini sehingga menyinggung ramai orang Melayu. Datuk Muhammad Farus menyatakan bahawa beliau telah pun memarahi adiknya sendiri walaupun kenyataan adiknya itu telah disalahartikan. Muhammad Farus membuat permohonan maaf itu menerusi satu posting video yang dikongsi menerusi laman Facebook rasmi Jekyll pada hari Ahad malam. Saya Muhammad Farus, Muhammad Jekyll, pengarah urusan kumpulan Jekyll, ingin memberi pencerahan tentang posting yang tular pada 1 hari bulan 5 baru-baru ini oleh adik saya Muzaffar, yang mana beliau telah membuat satu kenyataan yang menyinggung perasaan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu kita. Saya juga terkesan dengan posting tersebut. Saya juga marah. Tapi perkara telah berlalu. Segala kekelapan ini berlaku, mungkin salah faham. Tapi telah ditambah tokok oleh posting-posting yang mungkin tidak berapa tepat dan sebagainya. Pada video yang sama, dia turut menjelaskan identiti seorang wanita dikenali sebagai Nurlizah yang turut membuat posting menghina orang Melayu dan mempertahankan jenama Jekyll itu. Muhammad Farus dalam video yang sama berharap masyarakat di luar sana agar terus menyokong jenama tersebut dan mengakui berasa sedikit emosi dalam hal berkenaan. Malah dia mendedahkan cukup kecewa dan sedih atas apa yang berlaku itu. Sementara itu, laporan polis dibuat terhadap akaun Facebook Nurlizah. Susulan tindakan Nurlizah itu, satu kempen melakukan laporan polis besar-besaran telah dilakukan oleh netizen. Sementara itu, Nurlizah telah mengadu bahawa Facebooknya telah dihack oleh skamer. Tidak terhenti di situ. Selepas berlaku insiden kutukan terhadap orang Melayu oleh adik bongsu Jekyll, kini aset kekayaan Jekyll pula didedahkan oleh netizen. Kekayaan Jekyll yang bernilai hampir 1 bilion itu didedahkan oleh satu halaman Facebook melalui semakan financial Jekyll Trading. Semoga apa yang berlaku ini menjadi pengajaran berguna kepada pengusaha dan juga usahawan di luar sana agar tidak memperlekehkan pelanggan yang sentiasa memberi sokongan dengan membeli barangan anda. Hargailah mereka dan kita harapkan isu ini dapat menjadikan kita lebih matang. Sekian dulu buat masa ini. Kita bertemu lagi di Buletin Viral di masa akan datang. Seperti biasa, kepada anda yang belum subscribe, Budi nak jemput anda semua supaya tekan butang subscribe dan loceng notifikasi. Alright, sekian dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Posting Nurlizah yang mana beliau menghina, mengutuk, memaki hamun orang Melayu kita, dan beliau tidak ada kena-mengena dengan keluarga Jekyll maupun dengan rangkaian Jekyll. Jadi saya sebagai ketua pengarah kumpulan dan mewakili seluruh kaki tangan dan keluarga Jekyll ingin memohon 1000 kemaafan kepada seluruh rakyat Malaysia, lebih-lebih orang Melayu kita yang tersinggung dan terkecil hati dengan statement yang telah dilakukan oleh adik saya. Memang tidak ada niat untuk merendahkan atau menghina orang Melayu kita. Jekyll berjaya dan naik dan menjadi sebuah gedung yang terkenal dan household name adalah dengan sokongan 100% orang Melayu kita juga. Jadi masakan saya menghina orang Melayu dan tidak tergamak dan tidak terfikir oleh akal fikiran manusia untuk menghina pelanggan kami, yang mana pelanggan kami yang memberi kami rezeki dengan izin Allah. Takkanlah kita nak hina orang kita. Jadi saya harap masyarakat dapat maafkan keluarga saya dan pekerja saya dan perniagaan saya dan terus menyokong perniagaan Jekyll. Saya mungkin agak emosional dalam hal ini, tetapi inilah hakikatnya. Saya memang benar-benar kecewa dan sedih dalam apa yang berlaku ini. Jadi saya sekali lagi memohon ampun dan maaf di bulan yang mulia ini. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Mohon maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.